Salam sejahtera, saya Rishika Shirini Nyanem, nombor metrik 271726. Di sini saya mahu menjelaskan bahawa terdapat banyak isu berkaitan penyebaran berita palsu yang berlaku di dalam media sosial. Kebanyakan kes seperti ini dibawa ke mahkamah dan ada yang dihukum atas perilaku mereka yang tidak sepatutnya. Antara penyebaran berita palsu di media sosial dan telah menjadi kes mahkamah adalah tentang vaksin. Dalam kes ini, seorang doktor bernama Jambul Azhar Mulkam berusia 53 tahun memberikan pengakuan semasa dibacakan pertuduhan terhadapnya oleh jurubahasa bahawa beliau memuat naik video mengenai vaksin COVID-19 dengan niat menakutkan orang awam bahawa vaksin ini memberikan kesan negatif dalam diri masyarakat. Beliau di akaun Facebook UIDM Polimas. Berita palsu yang disampaikan oleh doktor tersebut kepada khalayak ialah vaksin jenis Sinovac dikuatari mempunyai ekstrak darah babi kerana ianya diperbuat dari China. Kes ini juga telah berlangsung di Mahkamah Kangar Perlis dan bawah Seksyen 41 Ordinan Darurat. Isu mengenai penyebaran berita palsu telah dirujuk di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ekoran ia melibatkan penyalahgunaan media sosial seperti internet dan sebagainya. Dalam hal ini, akta ini diperuntukkan kuasa bagi mendakwa pelaku yang menyebarkan berita palsu ataupun maklumat yang tidak benar. Berikutan ia dapat menimbulkan ancaman dari segi keselamatan kepada orang awam dan juga negara. Kesalahan tersebut telah disenaraikan di bawah Seksyen 211 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, di mana mereka yang didapati bersalah boleh dikenakan hukuman denda sebanyak RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Namun, apabila negara mengalami waktu krisis ketika ini, iaitu disebabkan oleh penularan wabak COVID-19, satu kenyataan penguatkuasaan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu dalam kurungan nombor 2 telah dikeluarkan bagi membendung penularan maklumat palsu berkaitan COVID-19. Tambahan pula, penyebaran berita palsu ini semakin berleluasa apabila kerajaan melaksanakan pengambilan suntikan vaksin COVID-19. Hal ini seperti yang terjadi kepada seorang doktor yang bernama Jambul Azhar Mulkam, 53 tahun, yang telah memuat naik satu video berkaitan suntikan vaksin COVID-19 dengan niat untuk menakutkan orang awam. Dalam hal ini, beliau telah didakwa di bawah Seksyen 4-1 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu dalam kurungan nombor 2 2021 yang memperuntukkan denda sebanyak RM100,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Assalamualaikum dan hai, saya Abang Harbeti Darul Anwar, nombor metrik 270918. Di sini saya ingin menjelaskan tentang denda bagi kes yang telah dibincangkan. Seksyen 4-1 Ordinan Darurat Kurungan Kuasa-Kuasa Perlu Kurungan nombor 2 2021 ialah menawarkan, menerbitkan atau mengadakan berita yang tidak benar atau penerbitan yang terkandung di dalamnya berita tidak benar berkaitan COVID-19. Mana-mana pihak yang membuat sesuatu perkara melalui apa-apa cara sekalipun, sama ada menawarkan, menerbitkan, mengadakan, mengedarkan berita palsu atau penerbitan yang mengandungi berita palsu berserta niat bagi menyebarkan rasa bimbang ataupun takut kepada khalayak ramai. Jika disabitkan bersalah, tertuduh boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjarakan tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Sekiranya tertuduh terus-menerus melakukan kesalahan, pihak yang tersebut akan didenda sebanyak tidak melebihi RM1,000 setiap hari selama mana pesalah tersebut masih melakukan kesalahan yang sama seperti yang telah disabitkan. Manakala Seksyen Kurungan 2 pula sekiranya didapati pelaku membuat salah laku dan pihak disabitkan bersalah, pihak tersebut akan diberi denda sebanyak tidak melebihi RM50,000 atau penjara selama tidak lebih 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi jelaslah bahawa apa yang telah disebutkan sebentar tadi merupakan denda bagi kes atau isu berkenaan berita palsu. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Iqmal Basri dan nombor metrik saya ialah 259479. Pada hari ini, saya akan membincangkan tentang
pengajaran yang dapat kita belajar di dalam kes ini. Yang pertama, pengajaran yang dapat kita belajar ialah sebagai seorang doktor, kita haruslah mempunyai sikap yang lebih profesional dalam menjalankan tugas kita kerana kita merupakan barisan hadapan kepada rakyat-rakyat di Malaysia ini. Tambah lagi pada musim COVID ini, rakyat yang mengharapkan doktor untuk mengawal keadaan untuk jadi lebih stabil. Tapi apabila doktor menyebarkan berita palsu, kepercayaan terhadap mereka akan kurang dan rakyat akan menjadi huru-hara dan keadaan akan menjadi tidak stabil. Sekian, terima kasih. Pengajaran lain yang kita boleh dapat mengenai penyebaran berita palsu berkaitan vaksin COVID-19 ialah penyebaran berita palsu ini akan merumitkan lagi keadaan negara yang sedang menghadapi cabaran dan kemelesetan ekonomi. Ia akan menambahkan lagi kerja kerajaan dalam usaha memulihkan keamanan dan kesejahteraan negara. Selain itu, kerajaan juga akan mengalami masalah dalam memulihkan semula ekonomi negara disebabkan penyebaran berita palsu tersebut. Ini kerana berita palsu yang disampaikan berkaitan vaksin COVID-19 telah menyebabkan ramai di kalangan masyarakat akan mempersoalkan kesahihan vaksin tersebut dan negara akan mengalami peningkatan kes COVID-19. Apabila kita lebih cenderung menerima maklumat yang belum ditentu sahkan berbanding kenyataan yang disahkan oleh pakar dan pihak berkuasa, ini menunjukkan kita mencurigai mereka yang lebih arif serta berpengalaman daripada kita.